Terima kasih Tuan Yang Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertikaian selama 30 tahun bagi mempertahankan hak dan kedaulatan Malaysia ke atas Pulau Batu Putih. Namun akhirnya Malaysia telah kehilangan hak dan kedaulatan ke atas Batu Putih selama-lamanya. Satu detik hitam dalam sejarah Malaysia yang berdaulat. Kita tidak kalah dalam pertikaian ini di mahkamah, Tuan Yang Ketua. Malah Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ sendiri pernah menyebut bahawa bantuan itu pernah menjadi milik Kesultanan Johor Lama. Rakyat Malaysia, khususnya rakyat negeri Johor, wajar diberikan penjelasan mengenai sebab dan faktor sebenar yang mendorong keputusan untuk tidak meneruskan permohonan semakan dan permintaan tafsiran kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubis Selatan, dan perkara sebegini tidak patut berulang lagi pada masa hadapan. Dengan izin, the people of Malaysia deserve to know the raw truth and web of reasons behind this decision. Ini soal hak dan kedaulatan negara, di mana salah dan silap. Siapa yang bertanggungjawab dalam membuat putusan yang telah menyebabkan Malaysia kehilangan hak ke atas Batu Putih? Adakah prosedur dan proses perundangan telah dipatuhi? Persoalan ini tidak terhenti setakat ini sahaja, Tuan Yang Ketua. Siapakah yang telah menasihati pihak kerajaan pada waktu itu memandangkan peguam negara berada dalam dengan izin garden leave? Adakah Jemaah Menteri dimaklumkan tentang perkara ini dan adakah keputusan Jemaah Menteri diperolehi? Adakah Kerajaan Persekutuan pada ketika itu telah merundingi Kerajaan Negeri Johor dan Majlis Raja-Raja untuk mendapatkan dan memperoleh persetujuan mereka memandangkan perkara ini merupakan isu tanah dan hal ehwal wilayah sebagaimana yang termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan? Kita tidak boleh memandang enteng dengan izin lightly mengenai hak berkaitan wilayah ini. Melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 lagi, Raja-Raja Melayu telah membuat persetujuan secara jelas mengenai kuasa tentang hal-hal wilayah. Persoalan yang dibangkitkan tadi masih lagi belum terjawab secara jelas dan nyata. Sama ada melalui siasatan dalaman atau siasatan oleh pasukan petugas khas semakan undang-undang kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubis Selatan. Sehubungan dengan itu, jelas bahawa terdapat keperluan bagi siasatan menyeluruh dilaksanakan bagi mengkaji pengendalian semua perkara berkaitan dengan perkara ini, secara khususnya dari aspek perundangan termasuk aspek tort of misfeasance sebagai hala tuju ke hadapan agar langkah-langkah yang sewajarnya boleh diambil oleh pihak kerajaan terhadap mana-mana pihak dan individu yang dikenal pasti. Tuan Yang Dipertua, seperti semua sedia maklum, pasukan petugas khas yang telah ditubuhkan pada 22 Disember 2021 sebelum ini oleh kerajaan telah mengambil masa selama 10 bulan bagi menghasilkan satu laporan akhir setelah melaksanakan semakan dan kajian yang berkaitan. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK telah menghadapi pelbagai cabaran untuk menyempurnakan tugasnya seperti mana terma rujukan yang telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri sebelum ini. Antara cabaran yang dihadapi termasuklah: pertama, kesukaran dan kelewatan untuk memperoleh dokumen terperingkat yang berada dalam simpanan kementerian jabatan individu tertentu. Kedua, kementerian dan jabatan berkepentingan individu tertentu kurang memberikan input dan pandangan. Ketiga, untuk memperoleh dokumen disebabkan oleh Perintah Perlindungan Akses terhadap dokumen dan material. Dan keempat, ketiadaan kuasa oleh PPK untuk memanggil saksi dan mendapatkan dokumen yang berkaitan sebagaimana kuasa yang diperuntukkan kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Malah, laporan PPK juga menyatakan bahawa terdapat sesetengah pihak yang enggan untuk memberikan kerjasama atas sebab peribadi dan profesional. Dalam hal ini, PPK tidak berupaya untuk mengesahkan fakta dan menjalankan siasatan secara efektif dan menyeluruh kerana PPK tidak mempunyai sebarang kuasa yang jelas dalam mana-mana perundangan. Oleh yang demikian, Jemaah Menteri
Kerajaan Madani baru-baru ini secara dasarnya telah bersetuju dengan cadangan penubuhan RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan dengan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 Akta 119. Tuan Yang di-Pertua, penubuhan RCI ini bertujuan dengan izin adalah sebagai fact-finding mission bagi pihak keduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Agong untuk membolehkan pelaksanaan siasatan lanjut yang terperinci secara bebas, tulus dan profesional berikutan hasil laporan oleh PPK, antara lain bagi maksud mencari jalan penyelesaian serta mengorak langkah penambahbaikan berkaitan sebarang isu yang membabitkan kedaulatan negara dan bukannya semata-mata untuk mencari kesalahan mana-mana pihak. RCI juga dibentuk ini mempunyai beberapa kuasa penting dalam menjalankan siasatan secara menyeluruh dan mendapatkan kebenaran fakta demi keadilan untuk rakyat Malaysia, iaitu antara lain boleh menyaman orang untuk memberi keterangan, mengeluarkan waran tangkap bagi orang yang ingkar dan mendengar orang yang ingkar. Mendenda orang yang ingkar. Pada 14 Februari 2024, demi mencari kebenaran dalam isu yang penting ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Agong telah memberikan perkenan bagi penubuhan RCI untuk menyiasat pengendalian perkara berkaitan dengan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan dengan pelantikan 7 orang Perusahawanjaya RCI dan 1 orang setiausaha yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang kehakiman, perundangan dan pentadbiran awam berkuat kuasa mulai 14 Februari 2024. Dari segi undang-undang adalah jelas bahawa pemilihan Perusahawanjaya bagi RCI di bawah Akta 119 merupakan perjalanan kuasa budi bicara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan tiada mana pihak lain mempunyai kuasa untuk melantik atau membatalkan pelantikan Perusahawanjaya termasuklah RCI sendiri. Kedudukan ini telah diperjelaskan secara nyata dalam kes-kes mahkamah di Malaysia. Secara umumnya, termarujukan RCI ini antara lain adalah untuk melaksanakan perkara seperti berikut. Pertama, mendapatkan penemuan keterangan-keterangan lanjut yang berkaitan dengan mengambil kira cabaran yang telah dihadapi oleh PPK serta menyediakan hasil penemuan. Kedua, menyemak, mengkaji dan menyediakan pandangan jika mana-mana pihak yang berkaitan dengan melanggar sebarang undang-undang, norma kerja atau perkelilingan pentadbiran dalam pelaksanaan tanggungjawab. Ketiga, menilai, mengenal pasti dan mencadangkan syur berkenaan dengan tindakan perundangan dan bukan perundangan yang boleh diambil. Dan keempat, menyediakan laporan yang mengandungi hasil kajian, analisis dan syur yang berkaitan untuk pertimbangan jemaah menteri. Tempoh masa yang ditetapkan bagi RCI ini adalah selama 1 hingga 3 bulan dengan tempoh maksimum selama 6 bulan dengan mengambil kira skop siasatan yang luas serta kompleksiti isu yang terlibat. Laporan RCI nanti akan disembah maklum kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk perkenan. Laporan RCI ini seterusnya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri supaya tindakan sewajarnya dapat dipertimbangkan untuk diambil berdasarkan hasil kajian ke arah pengendalian yang lebih berkesan berkenaan isu kedaulatan negara. Kerajaan juga memberi komitmen supaya laporan RCI ini dibentangkan di Parlimen. RCI adalah merupakan medium yang paling baik supaya siasatan yang menyeluruh dapat dijalankan berdasarkan input supaya dapat siasatan adalah komprehensif dan bebas selain memberi penjelasan yang menyeluruh kepada rakyat Malaysia berkaitan dengan kes kedaulatan ini. Kerajaan Madani di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 hari ini tidak akan sama sekali kompromi dalam sebarang hal ehwal yang membabitkan soal hak, kedaulatan dan maruah negara. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pernah memberi jaminan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa kerajaan akan terus berjuang habis-habisan demi melindungi dan memelihara kepentingan dan kedaulatan Malaysia pada setiap masa. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua.